Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada sesi pengajaran PDPR subjek matematik tahun 4 bersama Cikgu Husna. Okey. So untuk topik hari ini kita akan masuk tajuk unit 1 nombor dan operasi. Standard kandungan 1.1 nilai nombor. Standard pembelajaran 1.1.2 menentukan nilai nombor sehingga 100,000. Okey, membandingkan nilai dua nombor. Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun serta melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, so dalam topik ini kita akan masuk berkenaan dengan banding dan susun nombor. Okey, banding dan susun nombor. Bila ada perkataan banding dan susun nombor, automatik awak akan sentiasa berjumpa dengan beberapa istilah. Okey, contoh cikgu bagi adalah istilah lebih besar, istilah lebih kecil, lebih daripada dan juga kurang daripada. Ini awak akan selalu jumpa. Okey, contoh cikgu bagi, cikgu gunakan contoh nilai yang lebih kecil dulu. Contohnya 7. Okey, 7 dan juga 4. 7 ni nilai dia lebih besar ke lebih kecil daripada 4? Yes, lebih besar. Jadi maksudnya 7 ni adalah lebih besar daripada 4. Okey, contoh lain cikgu bagi 101 dan juga 145. So, antara 101 dan 145. 101 ni lebih besar ke lebih kecil daripada 145? Ya, betul. 101 adalah lebih kecil daripada 145. Ini adalah perbandingan antara dua nombor ataupun kita panggil banding nombor. Okey, so next. Cuba awak rujuk pada buku teks matematik muka surat 6. Okey, contoh nombor 1. Soalan dia. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, dia bagi 4 daerah. Lawas 1,105, Lubuk Antu 24,712, Bintulu 75,141 dan Sibu 69,711. Soalan A. Antara Bintulu dan juga Sibu. Okey. Penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey, soalan dia antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban yang manakah lebih banyak? So, bagi selesaikan permasalahan ini, cikgu nak mula-mula awak kena pasti dulu nilai tempat bagi setiap nombor yang diberi. Okey. So, nilai tempat yang kita dah belajar daripada belakang lepas tu puluh. Okay, lepas tu ratus, ribu dan juga puluh ribu. Okey. So, Bintulu. Kita masukkan dulu bilangan bagi Bintulu. Daripada belakang cikgu isi. Okey, 75,141 dan Sibu. Okey. So, 9. Sorry. Pen marker cikgu mata besar sikit. Okey, so. Penduduk manakah yang lebih banyak? Cuba tengok dulu. Bintulu dan juga Sibu. Okey, awak tengok 10, ratus, ribu, puluh ribu. Bagi menentukan yang mana lagi banyak ataupun lagi besar, awak kena tengok dulu nilai tempat yang paling depan. Okey, so. Dalam dua daerah ini, dua-dua ada nilai tempat 10,000. Jadi kita tengok 10,000 je dulu. Okey, cuba tengok dulu 10,000. Okey, 10,000 bagi Bintulu adalah 7. Manakala 10,000 bagi Sibu adalah 6. So, antara 7 dan 6, yang mana lebih banyak? So, 7. Betul. 7 adalah lebih banyak. Bila 7 ni lebih banyak, so terbukti Bintulu ni adalah lebih banyak. Jadi, maksudnya penduduk Iban yang lebih banyak adalah di Bintulu. Sebab jumlah dia lebih besar daripada Sibu. Bintulu 75,000. Sibu 69,000. Okay, so next.
Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey, bila dia sebut tertib menaik, maksudnya awak kena susun nombor daripada kecil ke besar. Sebab menaik dari nombor yang paling kecil menuju ke nombor yang paling besar. Okey, contoh. So, kita buat macam tadi 10, ratus, ribu, puluh ribu. Okay, cikgu isi dulu nilai nombor sebagai setiap daerah lawas. 1,000, 105, 1,000. Okay, cikgu lebih prefer susun daripada belakang. 5, 0, 1. Lubuk Antu, Bintulu dan Sibu. Okey, so dia cakap susun keempat-empat dalam tertib menaik. Menaik kecil ke besar kan? So, yang paling kecil dulu cikgu nak awak tentukan. Okey, yang ni tengok nilai tempat dulu. Sa semua ada, puluh semua ada, ratus semua ada, ribu semua ada, puluh ribu. Hanya 3 daerah saja yang ada. Tapi lawas tak ada. So maksudnya yang lawas ni adalah yang bilangan penduduk yang paling sikit. Jadi yang pertama yang kita perlu susun tertib menaik, lawas yang pertama. Okey, yang kedua. Lawas dah settle. So yang kedua, cuba kita tengok nilai tempat 10,000. Okey, cuba tengok mana yang paling kecil. 2, 7 ataupun 6. Betul, 2. So, maksudnya Lubuk Antu ni adalah yang kedua. Okey, settle. Yang ni dah settle. Yang ni dah settle. So, next. 7 dan 6. Yang mana paling kecil? 6, betul. Sebab dia menaik kan. So, maksudnya Sibu ni adalah yang ketiga. Dan yang terakhir adalah Bintulu yang keempat. So, tertib menaik dia. Awak kena susun dulu lawas ni. Lawas ni 1,105, koma. Yang kedua 24,712, koma. Yang ketiga 69,711. Dan yang paling besar atau paling banyak adalah di Bintulu sebanyak 75,141. Settle berkenaan dengan tertib menaik. Okey, next. Membandingkan nilai 2 nombor. Okey. Istilah yang cikgu bagi pada awal video tadi, kita akan gunakan dalam slide ini, dalam muka surat ini. Okey, so tengok 21,006. Lebih besar ke lebih kecil daripada 20,400? So, teknik dia, kalau awak tak sure, awak cuba tengok dulu nilai tempat, bahagian nilai tempat yang paling besar. Okey, cuba tengok. Yang ni 10,000 kan? Yang ni pun 10,000. Okey, so sini 2, sini 2. So, maksudnya dah sama. Okey, so next ni 1. Sini 1, sini sifar. Dah lain kan satu dengan sifar. So ini satu ni mestilah lebih besar daripada sifar. Maksudnya 21,106 ni lebih besar daripada 20,400. Lebih besar. Okey, next. 43,977. Lebih besar ke lebih kecil daripada 43,989? So, konsep yang sama, awak tengok dulu nilai tempat 10,000. Sini 4, sini 4. So, sama. Ribu, sini 3, sini 3 pun sama. Ratus, 9, 9 sama. Puluh, 7, 8. Lain. So, maksudnya 7 ni lebih besar ke lebih kecil daripada 8? Lebih kecil. Maksudnya 43,977 lebih kecil daripada 43,989. Okey, so next. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. So macam tadi cikgu bagi tahu, kalau tertib menaik maksudnya awak kena susun nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. So bagi soalan ni, nombor yang paling kecil, macam mana nak tentukan? Yes, tengok dulu nilai tempat masing-masing. Di sini 10,000 ada kan? 10, ratus, ribu, 10,000. Yang ni 10, ratus, ribu, 10,000 ada. 10, ratus, ribu, 10,000. Dan yang terakhir
10, ratus, ribu. Puluh ribu ada tak? Tak ada. So, bila tak ada, maksudnya nombor ni adalah yang paling kecil. Sebab dia hanya melibatkan nombor nilai tempat ribu. So, yang paling kecil yang ni. Settle. So, yang kedua, cuba kita tengok. Semua ada puluh ribu kan? So, kita tengok. Puluh ribu masing-masing. Cuba gariskan puluh ribu masing-masing ni. So, yang paling kecil, 4, 2, 7. Mana yang paling kecil? Yes, 2. Maksudnya, yang ni adalah yang kedua. Seterusnya, 4 dengan 7. Mana kecil? 3. Okey, pandai. Dan yang akhir sekali, mana paling kecil? Yang akhir sekali 7. Maksudnya, 79,263 adalah yang paling besar. So, jawapan awak, salin je balik. 7,963, 29,037, 46,754 dan 79,263. Pastikan setiap nombor tu dipisahkan dengan simbol koma. Okey, next. Susun nombor mengikut tertib menurun. Okey, susun nombor mengikut tertib menurun. So, tertib menurun. So, bila tertib menurun, maksudnya menurun kan? Menurun maksudnya nombor paling besar akan turun kepada nombor yang paling kecil. So, kita tengok nombor yang paling besar. Cuba tengok. Ni 10,000, 10, ratus, ribu, puluh ribu. 10, ratus, ribu, puluh ribu. 10, ratus, ribu. 10, ratus, ribu, puluh ribu. So, paling besar nilai tempat dia 10,000. So, garis je dulu. Sini 10,000, 10,000, 10,000. Yang ni ribu. Tak ada 10,000, kita abaikan dulu. So, yang kita mulakan dengan paling besar. 9, 3, 6. Mana yang paling besar? Yes, 9. Maksudnya ini adalah nombor yang pertama awak kena susun. 90,527. Okey, next. 10,000. 3 dan 6. Mana yang paling besar? 3 ke 6? Yes, 6. Maksudnya ini adalah nombor yang kedua. Dan yang terakhir 36,937. So, yang ini akan jadi nombor yang paling kecil sebab dia hanya melibatkan rumah ribu. Ini adalah yang keempat. Jadi, maksudnya nombor yang paling besar adalah, salin je balik, 90,527. Next, 64,083. Next, 36,937. Dan yang terakhir, 7,963. Ini adalah secara tertib menurun. Okey, melengkapkan rangkaian nombor mengikut tertib menaik. Okey, so, ikut tertib menaik pula. So, dia bagi 23,089, 24,089, kosong, 26,089. So, mula-mula awak kalau macam ni, bila dia ada bagi tempat kosong, awak kena tentukan dulu setiap nombor pada nilai tempat masing-masing. So, kita tengok dulu nilai tempat sah. 999 sama kan? Sini 89 sama. 89. Okay, sorry. 999 sama. Okay, next. 888 sama. Yang ni sifar pun sama. Okay, yang ni 6, 4, 3 lain. So, tengok yang ni nilai tempat ribu. 3, 4, 6. Bila sini lain, maksudnya nilai tempat ribu sahaja yang berubah. So, tengoklah tertib menaik. Maksudnya tertib menaik kecil ke besar. 3, 4, 5, 6. So, maksudnya jawapan kat sini adalah, nilai tempat kat sini adalah 1,005. Yang depan ni samakan 2. So, 25,089. Okay, next. Yang ni, 14,975, 16,964, tempat kosong, 19,577. So, ini ada pola tak?
Okey, cikgu lupa nak beritahu. Ini berkaitan soalan dengan pola. Sebab dia nombor tu dia menaik secara teratur. Tapi kalau kat sini awak perhatikan tak teratur. Ni 14,975. Ni 16,964. Ni 19,577. Ini bukan melibatkan pola ni. Sebab bukan nombor, dia tidak naik secara teratur. Tapi ini kita panggil soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. So awak tengok titik menaik 14,000. Okey kan? Naik 16,000. Lepas tu dia naik 19,000. So, dekat sini awak bebas nak letak apa-apa sahaja nombor yang berada di antara 16,964 dan juga 19,577. Contoh, cikgu, saya nak letak nombor 18,000 lah cikgu. Boleh tak? Yes? 18,000 ni berada di tengah-tengah ni kan? So, boleh? Cikgu, saya nak letak nombor 17,951. Boleh tak cikgu? 17,000 ni berada di tengah-tengah ni kan? Antara ni kan? So, betul. Cikgu, saya nak letak nombor 15,230. Boleh tak cikgu? 15,000 berada di tengah-tengah ke murid? Tak. Kalau tak, maksudnya ni jawapan awak salah. Awak kena pilih, awak kena tulis, awak boleh tulis apa-apa je nombor yang hanya berada di antara dua nilai nombor ni. Ini soalan kebat Okey, so next. Contoh lagi, melengkapkan rangkaian nombor mengikut tertib menurun. Okey, so contoh dibagi mengikut tertib menurun Tertib menurun tu nombor besar turun pergi nombor kecil. Besar, kecil. Besar, kecil. So, tertib menurun. So, tengok ni. 57,954, 56,954, 54,954. Cikgu, 954 samalah cikgu. Yes, kalau sama potong je lah. Maksudnya dekat sini pun 954 juga. So, tengok nilai tepat ribu dia. Sama tak? Sini 7. Sini 6. Sini 4. Lain cikgu. Ni 7, ni 6, ni 4. Menurun. 7, 6, 4. 7, 6, 5, 4. So, maksudnya jawapan awak 5 ni sama je kan? 5, 5, 9, 5, 4. 55,954. Okey, next soalan ni. 47,065, 36,963, tepat kosong 29,077. Ada nampak pola nombor tak? Tak ada. Kenapa? Sebab ini nombor dia dibagi secara kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya, awak kena isi je apa-apa nombor asalkan dia berada di antara 36,000 dan juga 29. Tapi pastikan menurun. So, maksudnya cikgu, saya nak isi nombor 30,100. Boleh tak cikgu? 30,100 ni berada di tengah-tengah nombor ni tak? Yes, so maksudnya betul, boleh. Cikgu, saya ni isi nombor 32,500. Boleh tak cikgu? 32,000 ni berada di tengah-tengah tak antara nombor ni? Yes, betul. So, kalau berada di tengah-tengah, bolehlah. Jawapan dia betul. Cikgu, saya ni isi nombor 36,900. Boleh tak cikgu? Betul tak nombor 36,900 ni berada di tengah-tengah antara dua ni? Betul tak? Cuba awak tengok elok. Yes, betul. So, kalau betul, nombor ni pun betul. Awak boleh tulis je apa-apa nombor asalkan nombor itu berada di tengah-tengah antara dua nilai nombor ni. Semua betul. Ni adalah soalan kebat. Okey, selesai topik pada hari ini. So, tugasan hari ini cikgu nak awak selesaikan dalam buku teks matematik muka surat 8, uji diri. Sila jawab kesemua soalan. Setelah selesai jawab soalan uji diri tu, sila ambil gambar hasil tugasan dan hantar personal kepada cikgu untuk cikgu semak dan lakukan pembetulan sekiranya ada. Sekian sahaja daripada Cikgu Sna untuk hari ini. Sekian, terima kasih.